Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid Ustazah? Ustazah harap semua murid berada di dalam keadaan yang baik. Baiklah, insyaAllah hari ini bersama-sama Ustazah lagi di dalam kelas Al-Quran bahagian tajwid. Hari ini kita akan mempelajari tajuk yang baru, iaitu idgham bila gunnah. Saya harap semua murid berada di dalam keadaan yang bersedia untuk mempelajari kelas kita pada hari ini. Sebelum terlupa, jangan lupa saya harap semua murid-murid dapat like, share dan subscribe YouTube Kafah Al-Wahdah. Sebelum kita pelajari tajuk kita pada hari ini, di sini Ustazah telah sediakan objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid-murid di akhir pembelajaran. Baiklah, jom kita tengok. Objektif yang pertama adalah murid dapat membaca hukum idgham bila gunnah dengan betul. Seterusnya, yang kedua, murid dapat mengenal pasti huruf serta hukum idgham bila gunnah. Jadi, di akhir pembelajaran, kedua-dua objektif ini perlulah dicapai oleh semua murid-murid. Yang pertama, murid-murid dapat membaca hukum idgham bila gunnah dengan betul, dan yang kedua, murid-murid dapat mengenal pasti apakah huruf serta hukum idgham bila gunnah. Di dalam tajuk idgham bila gunnah, kita akan melihat 4 poin penting yang akan dijelaskan oleh Ustazah satu persatu. Poin yang pertama, pengertian ataupun maksud. Apakah maksud idgham bila gunnah? Poin yang kedua, cara bacaan. Bagaimanakah cara bacaan idgham bila gunnah? Poin yang ketiga, huruf-huruf idgham bila gunnah. Apakah huruf-huruf idgham bila gunnah yang perlu murid ketahui? Sekejap lagi kita akan belajar bersama-sama. Seterusnya, yang terakhir iaitu nombor 4, contoh-contoh bacaan hukum idgham bila gunnah. Jadi, keempat-empat poin inilah yang kita akan pelajari dalam tajuk idgham bila gunnah pada hari ini. Sekarang, mari kita lihat apakah pengertian ataupun apakah maksud idgham bila gunnah. Okey, kita akan melihat dari dua segi pengertian, iaitu dari segi bahasa dan yang kedua dari segi istilah. Okey, kita lihat yang pertama dulu, iaitu dari segi bahasa. Dari segi bahasa, idgham bermaksud menggabungkan atau memasukkan. Saya ulang. Maksud idgham dari segi bahasa adalah menggabungkan atau memasukkan. Manakala dari segi istilah pula bermaksud apabila huruf nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah di dalam dua kalimah. Ustazah ulang. Maksud idgham bila gunnah dari segi istilah pula adalah apabila huruf nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah di dalam dua kalimah. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan melihat cara bacaan. Bagaimanakah cara bacaan idgham bila gunnah? Okey, yang pertama, cara bacaan idgham bila gunnah adalah dengan cara memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam salah satu huruf idgham bila gunnah. Memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam salah satu huruf idgham bila gunnah. Okey, idgham bila gunnah ada beberapa huruf. Jadi, apabila nun sakinah
atau tanwin berjumpa dengan salah satu huruf idgham bila ghunnah ni, maka cara bacaannya adalah memasukkan nun sakinah atau tanwin tadi ke dalam huruf-hurufnya. Okey, seterusnya cara bacaan yang kedua adalah tidak dengung. Cara bacaan idgham bila ghunnah adalah tidak dengung. Jadi, kesimpulan cara bacaan hukum idgham bila ghunnah adalah semasa membaca potongan ayat yang mempunyai hukum idgham bila ghunnah, kita perlulah memasukkan huruf nun atau tanwin ke dalam huruf-huruf idgham bila ghunnah. Dan seterusnya, tidak boleh dibaca dengan dengung, iaitu tidak dengung. Sekiranya bacaan kita adalah dengung, maka bacaan kita adalah salah. Jadi, pastikan bacaan kita adalah tidak dengung. Okey, sekarang kita akan melihat huruf-huruf idgham bila ghunnah. Apakah huruf-huruf idgham bila ghunnah dan berapakah huruf-huruf idgham bila ghunnah? Baik, yang pertama huruf lam. Seterusnya huruf ra. Okey, jadi terdapat dua sahaja huruf-huruf idgham bila ghunnah, iaitu huruf lam dengan huruf ra. Jadi sikit je ada dua, huruf lam dengan huruf ra. 1, 2. Jadi pastikan murid-murid boleh menghafal dengan baiklah kedua-dua huruf ni. Kalau hukum-hukum nun mati dan tanwin yang lain, banyak huruf yang kita perlu hafal dalam setiap hukum tu. Tetapi untuk hukum idgham bila ghunnah ada dua sahaja, iaitu huruf lam dan huruf ra. Lam, ra. Di sini juga saya telah sediakan formula untuk mudah murid-murid menghafal kedua-dua huruf ni, iaitu cuba perhatikan, saya letak kedua-dua huruf ni dengan baris di atas, iaitu bacaannya la ra. Jadi kita boleh ingat la ra. Saya harap murid-murid boleh menghafal lah formula ni, la ra. Jadi kesimpulan bagi huruf-huruf idgham bila ghunnah hanya ada dua huruf saja, iaitu la ra. Okey murid-murid, tibalah kita di akhir pembelajaran untuk tajuk idgham bila ghunnah, iaitu kita akan melihat contoh-contoh potongan ayat Al-Quran berkenaan dengan hukum idgham bila ghunnah. Contoh-contoh hukum idgham bila ghunnah. Okey, sekarang kita lihat dulu. Nun sakinah atau tanwin bertemu dengan dua huruf idgham bila ghunnah, iaitu nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra. Dua huruf idgham bila ghunnah. Di sini Ustazah akan jelaskan satu persatu bagaimana cara bacaan bagi nun sakinah dan tanwin bertemu dengan dua huruf, iaitu huruf lam dan huruf ra. Okey, kita lihat satu persatu. Bacaan nun sakinah bertemu dengan huruf lam. Min ladunhu. Seterusnya, tanwin di atas bertemu huruf lam. Qaimal liyunzira. Okey, seterusnya, nun sakinah bertemu dengan huruf ra. Cara bacaannya mir rabbihi. Tanwin di depan bertemu dengan huruf ra. Ghafurur rahim. Okey, jelas tak bacaan Ustazah tadi? Jelas kan? Okey, bacaan Ustazah tadi adalah tidak dengung. Kerana hukum bacaan idgham bila ghunnah perlu dibaca dengan tidak dengung. Okey, jadi Ustazah harap semua murid-murid
dapat praktis bacaan hukum idgham bila gunnah di rumah dengan baik dan betul. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini dengan tajuk idgham bila gunnah. Ustazah harap semua murid dapat memahami dengan baik isi tajuk yang telah disampaikan oleh Ustazah sebentar tadi. Semoga semua ilmu yang telah disampaikan memberi manfaat kepada semua. Sebelum berakhir video pada hari ini, pesanan Ustazah buat semua murid untuk menjaga diri, menjaga kebersihan dan rajin-rajin belajar. Semoga kita semua berada di dalam lindungan dan jagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga diucapkan kepada semua untuk tontonan video pada kali ini. InsyaAllah, sekian saja. Semoga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.